Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita hari ini berada 29 Ramadan 1443 di Malaysia. Di Mekah 30 Ramadan hari ini, 30 Ramadan. Bersamaan dengan 1 hari bulan 5 2022. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42, juzuk yang ke-25. Kita akan baca pada ayat yang ke-47 sehingga ayat 50 dalam siri ini, insya-Allah. Tajuk yang kita akan bincangkan iaitulah arahan Allah supaya semua makhluk menyahut seruan Allah Azza wa Jalla. Semua manusia ini kena beribadat kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, membimbing manusia. Dan Allah Ta'ala juga sebut tentang bahayanya golongan yang tidak syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian diikuti dengan kuasa Allah Ta'ala menganugerahkan kepada hamba dia anak, cucu. Ada orang yang dapat anak laki-laki, ada yang perempuan, ada yang dua-dua dapat, laki-laki pun boleh, perempuan pun boleh. Kita kata Alhamdulillah. Dan ada orang yang mandul, tak dapat anak. Itulah yang dikatakan kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita akan sambung pengajian kita ayat yang ke-47 sehingga ayat 50 untuk siri ini. Mari kita baca ayat dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
Balik semula kita kepada ayat 47. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmul la maradda lahu min Allah. Sahut dan sambutlah seruan Tuhan kamu yang mengajak kamu supaya beriman sebelum datangnya dari Allah hari yang tak dapat ditolak. Malakum min malja'in yawma idzin. Pada hari itu tidak ada bagi kamu tempat berlindung dari azabnya. Wa malakum min nakir. Dan tidak pula ada bagi kamu sebarang alasan untuk mengingkari apa yang menimpa kamu. Itu terjemahan ayat. Kita pergi kepada munasabatul ayat. Dia panggil munasabah tentang susunan ayat. Dalam CD yang lepas, kita telah baca ayat-ayat yang menyebut tentang suasana hari kiamat. Bagaimana puak-puak kafir bila tengok neraka, mereka sangat gerun, takut. Dia tengok menjeling dengan sebelah mata ya. Tengok gitu ya. Mana nak tengok direct itu, terlalu takut. Maka Allah Subhanahu wa taala minta supaya kita yang beriman ini buatlah persiapan diri mencari di tembok ataupun dinding yang menyekat, menyelamatkan kita daripada api neraka. Maka di sini Allah perintahkan, inilah dinding, inilah pagar, inilah tembok daripada neraka yang menyelamatkan kamu. Kita nak selamat, mari kita beriman. Maka datanglah ayat ini, istajibu li rabbikum, ay ajibu ayyuhan nasu rabbakum. Maknanya sahut dan terimalah, wahai manusia semua, terimalah arahan Allah. Terimalah agama Allah Ta'ala, inilah kamu beriman dengan dia, kamu taat kepada Allah dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masa yang diberi, bila sebelumnya datang hari yang tidak ada siapa boleh sekat, tak ada siapa boleh tolak, tak ada siapa boleh tangguh. Hari apa tu? Yang pertama hari kematian, yang kedua hari kiamat yang besar. Jadi hari mati pun tak boleh tangguh dah kita. Sebab itulah kata di para ulama kata, mati itu adalah kiamat kecil, kiamat individu. Bila mati, terselahlah apa yang ada depan mata dia, dia nampak. Maka kita diminta supaya memperkenankan, menyahut seruan Allah Azza wa Jalla. Seruan apa? Seruan supaya beriman, supaya kita beriman. Ayat ini juga ditafsirkan dengan ayat surah At-Tur. Surah At-Tur ayat 7 dan 8. Inna azaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu tetap terjadi. Ma lahu min dafi'. Tidak ada siapa yang boleh menolaknya. Jadi dia panggil ayat azab Allah Ta'ala bila mari, tak ada siapa boleh sekat. Malakum min malja'in yawma iz. Tengok ayat kita ni. Malakum min malja'in yawma izin. Pada hari itu tidak ada bagi kamu tempat berlindung dari azab Allah bila pada hari kiamat. Bila mari kiamat, tak ada siapa boleh berlindung dah. Nak pergi berlindung di mana kita? Yang boleh melindungi kita, akidah kita, keimanan kita dan amalan kita. Ini yang selamat. Macam suasana yang berlaku itu sangat dahsyat. Dalam surah Al-Qiyamah
Allah Ta'ala gambarkan, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Manakah tempat kita nak lari? Tak ada. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Nak lari tak boleh, nak berlepas diri tak boleh. Kepada Tuhan kamu pada hari itulah kamu akan bertemu, kita akan pergi, kita akan berjumpa dan kita akan dimuhasabah, dihisabkan. Siapa dia selamat, selamatlah dia. Siapa tak selamat, na'udzubillah. Allah kata dalam ayat ini di akhir ayat, wa ma lakum min nakir, dan tidak pula ada bagi kamu sebarang alasan untuk mengingkari apa yang menimpa kamu. Nak ingkar macam mana? Bal ta'tarifuna bi dzunubikum, bahkan kamu akan mengakui dosa-dosa kamu. Ini di antara sebab Allah nak menyatakan keadilannya, maka dihantar mari kiraman katibin, malaikat yang menulis amalan kita. Dan kalau tak ada malaikat tulis pun kita tak nak lari dah. Allah nak tunjuk sifat keadilan dia. Tengok bila hari kiamat esok, ambil suratan amalan, membaca, tengok apa yang kau buat atas dunia dulu ditayang balik. La haula wala quwata illa billah. Maka kata di para ahli fikir kata, suratan amalan yang kita nak baca depan Allah pada hari kiamat nanti, kitalah penulisnya. Sedap kata-kata tu. Kita sekarang ni kita nak baca apa depan Allah? Nak baca kita ni ahli ibadat, kita sentiasa melakukan ketaatan, kita jaga solat, kita jaga puasa, kita berzikir, kita baca Quran, tulis, buatlah apa yang kita nak baca. Tapi kalau kamu nak baca depan Tuhan, hari ni aku mengumpat orang, hari ni aku fitnah orang, hari ni aku makan riba, hari ni aku bagi risuah, buatlah apa yang kamu nak. Suratan amalan yang kita nak baca depan Allah, kitalah penulis. Awak tulislah. Buatlah apa yang awak nak baca. Kita rasa nak baca apa depan Tuhan esok. Allahu Akbar. Pada saat itu kita akan fikir 10 kali nak buat satu perkara. Aku nak baca ni, nak baca fitnah pada orang, nak baca. Kalau rasa takut, jangan buat benda-benda yang kita tak suka. Kita tak usah kata apa. Hari ni zaman kita ini dia panggil zaman troll. Troll kau panggil. Budak-budak main internet ni. Kita ni kalau kena troll pun penat dah kita. Orang cari cerita-cerita pelik dalam Facebook, dalam berita. Ni macam mana kita di akhirat esok akan ditayang balik semua perkara yang kita buat. Allahu Akbar. Jadi bila ditayang balik, tak ada siapa yang bantah, tak ada siapa yang orang panggil tak mengaku. Semua kena mengaku di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebab dalil-dalil, bukti-bukti yang telah diberi cukup jelas. Tak boleh nak ingkar, tak boleh nak bantah. Dan ada juga yang mengatakan tak ada orang lain tolong ingkar. Atas dunia ni kalau kita didakwa, disaman, kita ada peguam. Tak cukup seorang, kita bawa 10 peguam-peguam. Di akhirat esok tak ada siapa yang nak bela kita. Yang bela kita ya amalan kita. Maka kata di para ulama tafsir, contohnya Ras'ani, dia kata apa? Wa malakum min nakir, tidak ada lagi bagi kamu sebarang alasan untuk mengingkari apa yang menimpa kamu ni. Dia kata yahtamilu wajhain, mengandungi dua maksud. Maksud yang pertama, ma mim mungkirin yunkir, tidak ada orang yang boleh ingkar, menafikan benda ni kamu tak buat, tak ada. Bila mari ditayang balik apa yang dibuat atas dunia dulu, tak ada kata orang ni, saya nak bela dia ni, dia tak buat benda ni, dia tak. Tak ada siapa nak kata, tak ada siapa nak buat. Karena itu anak kata atas dunia ni ada pembela, ada peguam, ada penolong-penolong, pembantu-pembantu, tapi di akhirat itu tak ada siapa nak buat. As-sani ma lakum min inkar, kamu tak boleh lagi nak mengingkari, nak menafikan apa yang kamu sudah buat. Tak boleh nak nafi. Nak nafi macam mana? Ditayang balik segala kerja buat kita, nak macam mana? Atas dunia hari ni pun
Ni dia panggil apa ni, kamera hak duk suluh orang ni, CCTV. Nah, bila orang engkar, pak tayang CCTV. Ini siapa? Ini siapa? Dia kata awak, Allahu Akbar. CCTV ni banyak juga mengajar kepada kita bagaimana erti malaikat nak tayang balik, apa yang kita buat atas dunia dulu. Jangan berani. Kita hari ni percaya CCTV, tapi kita tak percaya kepada tayangan malaikat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, syarran yarah. Kena yakin. Allahu Akbar. Ana waktu cerita CCTV cerita. Waktu PKP dulu tidak dibenarkan mengajar. Jadi kita duk cakap seorang dalam bilik imam. Nak cakap sini kan kena tangkap pula, masalah. Nah, buat tak apa, mengajar tak boleh, itu peraturan SOP. Jadi kita tengok alat rakaman kita ni putus. Nak kata siapa dia kena, jin ke kena ke apa, bilik gelap tak ada orang. Buka CCTV, tikus duduk lompat atas meja mengajar ni. Rupanya ada lubang tikus. Kita kata CCTV ni, tikus mari kerik kita punya wayar ni pun ada tayangan. Masya-Allah. Itu dia panggil, kita percaya ke CCTV yang dibuat oleh manusia, tapi kita bukan tak percaya. Keyakinan kita tu tidak begitu mantap dengan CCTV yang Allah Ta'ala pasangkan kepada kita melalui catatan malaikat, melalui semua laporan yang akan diberi. Sebab itulah kita berani apa? Berani langgar peraturan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu dua huraian jelas. Maknanya tak ada siapa yang boleh membela kamu untuk apa ni, menyatakan bahawa kamu tak buat benda ni, tak tuduh, tidak melakukan perbuatan itu, ataupun kamu sendiri tak boleh nak mengingkari, sebab bukti yang ditayangkan balik, rekod yang melaporkan perbuatan itu detail, masa, tempat, bila berlaku, semua ada berlaku. Jadi kita nak nafi tak boleh. Kan, wa ma lakum min nakir, kamu langsung tak boleh nak menafikan sebenarnya itu. Sebab apa? Sebab dia punya catatan mantap, lengkap, dan orang panggil tak boleh nak kritik, tak boleh nak komen. Jadi ayat ini para pelajar, para jemaah sekalian, mengajar kepada kita erti muraqabah. Kalau kita mengaji dalam tasawuf, dia panggil al-muraqabah. Muraqabah ni kita meyakini, merasai, menjiwai bahawa kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Saya buat bandingan mudahlah. Kita kata Allah Ta'ala letak CCTV depan kita supaya kita gerun dan takut kepada Allah. Tapi apa boleh buat, CCTV Tuhan apa tak jadi. CCTV manusia buat tu balik takut. Apalagi kalau di tepi jalan, hok duk main kamera tangkap nombor kereta ni, lagi takut. Lah, sekali kita lalu keluar dia punya apa ni, lampu kamera. Kena dah 300 ke apa. Kenapa kita dengan apa ni, CCTV lah kalau kita nak namakan, rekod yang Allah Ta'ala tulis, kita begitu tak yakin. Kerana itulah kita berani apa? Berani langgar syariat Allah Azza wa Jalla. Baik, mari kita pergi kepada ayat 48. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha in 'alaika illa al-balagh. Oleh itu, jika mereka berpaling engkar lepas kamu bagi dakwah, kamu ajak mereka supaya Islam, kamu beri penjelasan yang begitu mantap, yang begitu jelas, tak ada lah. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam sangat teliti dalam ucapan dia. Kalau dia rasa orang tak boleh faham, dia ulang 3 kali supaya orang yang dengar tak keliru, langsung tidak ada kekeliruan. Orang yang mendengar itu boleh apa ni,
boleh faham terus. Nabi kita ulang sampai 3 kali. Untuk apa? Untuk orang faham. Jadi bila Nabi dah selesai tugasan yang besar, ulama tadabbur kata ayat ini tasliyatan li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau tidak bersalah ya Muhammad. Fa in a'radu, jika mereka berpaling engkar, mu tak salah, kamu dah menyampaikan, kamu dah beri, kamu dah ajar, mereka tak mau terima juga, apa jadi? Fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidak mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengawas terhadap mereka. Maknanya aku bukan utuhmu ya Muhammad nak jadi raqib yang mengawal amalan orang, tidak. Tapi kerja kamu menyampaikan, memberi maklumat dan juga mengawal sekaligus, sebab Nabi kita tu ketua negara. Cuma di peringkat awal dulu Nabi tak nak kawal sebab bukan di bawah negara Islam. Tapi walau macam mana pun tugas Nabi itu menyampaikan, bukan mengawal semua manusia. Itu di luar kuasa dia. Maknanya bukanlah mu ya Muhammad kerjamu, fama arsalnaka, bukanlah kerjamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi raqib, pengawal yang nak menjaga amalan orang ataupun nak muhasabah segala amalan manusia. Itu satu daripada huraian yang begitu. Kata di Syekh Ibnu Ashur rahimahullah, fa in a'radu falasta muqassiran fi da'watihim. Kalau mereka enggan, tak mau terima, kamu bukanlah seorang yang cuai dalam melaksanakan tugas. Mana Nabi kita ni tak cuai, dah menyampaikan sungguh-sungguh untuk umat dia. Wala alaika tabi'atu sadhihim, kan kamu tak berdosa kalau mereka tak mau ikut, sebab kerja Nabi telah menjalankan tugas. Apa dia tugas dia? Tugas apa Nabi? Al-balagh, menyampaikan. Nabi dah sampaikan. Allahu Akbar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, tanda surah An-Nisa ayat 80, وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Kalau mereka tawalla, lari, tak mau dengar, aku tak utuskan kamu yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga mereka. Sampaikan kerja kamu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita hari ini pun macam tu jugalah. Kerja kita menyampaikan, memberi maklumat. Ini yang dalam Quran sebut, ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ini yang dihuraikan para ulama. Kalau kamu tak mau pakai juga, itu kerja kamu. Susah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak suruh orang ikut kita, payah. Pengalaman adalah duduk sebarkan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kuliah. Ni bagi ijazah, bawa buku kita ni. Buku zikir pagi petang, zikir lepas solat ni. Dan juga bagi kad kuning kita tu. Zikir lepas solat. Hak sabit yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang yang nak ikut? Pak imam masa kita ajar tu, ikutlah malam tu sekali. Lepas pada tu dak lupa balik. Maknanya susahnya masyarakat nak menerima perubahan kecuali apa yang sudah sebati dengan jiwa dia. Jiwa dia sebati, zikir lepas solat ni dia akan baca hak ni. Kita bagi tahu ini sunnah yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak irau. Dia kata apa? Hak ulama buat molek dah. Hak kita ajar ni hak ulama lah ni. Ulama Ahlus Sunnah yang menggariskan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya ambil daripada orang lain. Bukannya hak kita ajar hak mari daripada Taurat dengan Injil, tapi dia mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa boleh buat? Orang tak mau terima. Oh, payah. Dia sudah ibadat sudah dijadikan acara, payah.
ibadat sudah jadi acara. Oh, orang Kelantan kata keekok. Keekok itu maknanya sukar lah. Nak memberi kepahaman kepada masyarakat. Baiklah. Ayat ini kata ulama tafsir, ayat ini menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna 'alaika illal balagh. Kerja kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Kerja kamunya menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa laisa 'alaika hidayatuhum. Kamu tak mampu nak bagi hidayah, dia panggil hidayah taufik. Nak suruh orang terima, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Ma'idah, tanda surah Al-Ma'idah ayat 99, Allah kata ma'alar rasuli illal balagh. Kerja Rasul menyampaikan, kerja bagi taufik hidayah, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Banyak lagi lah ayat tentang menyampaikan itu. Baik, tamaklah kita kata huraian tentang ayat tadi. Kita pindah pula kepada ayat yang masih lagi, ayat 48, tapi cerita lain pula. Dia panggil cerita kisah bagaimana keadaan manusia resah ataupun tenang. Wa inna idza azaqna al-insana minna rahmatan fariha biha. Dan ingatlah, sesungguhnya apabila kami memberi manusia merasai sesuatu rahmat dari kami, Allah kata bila aku beri rahmat kepada mana-mana hamba aku manusia, fariha biha, ia bergembira dengan rahmat tersebut. Oh, happy sangat-sangat, tak sedar ke diri dah. Wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, dan sebaliknya jika mereka ditimpa sesuatu kesusahan disebabkan perbuatan-perbuatan dosa mereka lakukan, dia buat dosa dulu, apa jadi? Fa innal insana kafur, maka mereka segera membantah serta melupakan rahmat yang mereka telah menikmatinya, kerana sesungguhnya manusia itu sangat tidak mengenangkan nikmat-nikmat Tuhannya. Allahu Akbar. Jadi di sini kata di ulama tafsir, ada ulama kata orang perangai lagu ni orang kafir. Ada kata dak, kafir ke Islam ke, ada belaka perangai lagu ni. Bila boleh nikmat, nikmat sihat ke, nikmat kaya ke, nikmat pangkat kedudukan ke, sekarang ni nikmat yang dia disukai oleh manusia, nikmat adanya media sosial dia panggil ni. Allahu Akbar. Ramai pula follower, ramai pula tukang like. Oh, dia punya happy macam Allah, lain macam dia punya happy. Maka jadi tak kira lah semua jenis manusia ni bila boleh nikmat suka belaka, gembira. Tapi yang jadi masalahnya tak ingat ke Tuhan pemberi nikmat. Itu yang kita takut sana. Waktu dapat nikmat farihu, gembira. Dalam surah Ar-Rum ayat 36 Allah kata wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha, bila kami rasakan kepada mereka nikmat, farihu biha, suka sangat-sangat buat dia, happy sangat. Tapi ingat, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, dan sebaliknya jika mereka ditimpa sesuatu kesusahan disebabkan perbuatan-perbuatan dosa mereka lakukan, maka mereka segera membantah serta melupakan rahmat yang telah mereka nikmati. Yang mereka telah menikmatinya,
fa innal insana kafur. Kerana sungguhnya manusia itu sangat tidak mengenangkan nikmat-nikmat Tuhannya. Maknanya terperangai manusia ni mudah lupa. Kata orang mudah lupa. Tak kira lah Melayu ke Arab, serupa belaka, mudah lupa belaka. Kita tak main perli tak. Melayu mudah lupa, Melayu mudah lupa. Arab tak lupa, sama ya. Asalkan dia manusia ke, fa innal insan. Asalkan dia nama manusia, terlupalah dia dengan nikmat Allah Ta'ala. Sekali boleh musibah, mereka akan kecewa, resah, gelisah dan macam-macam lagi. Dalam surah Ar-Rum ayat 36 Allah gambarkan, wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Bila ditimpa musibah dengan sebab perbuatan jahat tangan mereka, tiba-tiba mereka putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Lebih kuranglah ayat kita ni, fa innal insana kafur. Yang tu fa innal idza hum yaqnatun, mereka putus harap. Semua tu perbuatan yang tidak baik. Tamaklah ayat 48, kita berpindah kepada ayat 49. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u az-zukur. Bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan di bumi. Hak bumi, langit, segala berada atas bumi ini, semua tu milik Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Hak mana Tuhan nak dia buat. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah mengurniakan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Ada orang yang boleh anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u zukur. Dan Allah mengurniakan anak-anak laki-laki kepada siapa yang dikehendakinya. Ada orang perempuan semua anak dia, 10 orang. Oh, jenuh tunggu menantu lah dia. Nah. Ada orang laki-laki semua anak dia. Ni pun jenuh pilih menantu pula. Anak perempuan menunggu menantu orang mari pinang. Anak laki-laki memilih menantu, cari anak orang. Allahu Akbar. Itu kerja manusia. Munasabatul ayah. Tengok munasabah ayat ini. Allah SWT telah menyebut kepada kita tentang rahmat. Manusia yang dapat rahmat, gembira, happy. Bila kena musibah, mereka pula kecewa. Maka Allah Ta'ala nyatakan, lillahi mulkus samawati wal. Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala langit dengan bumi. Maknanya ayat ini mengajar kepada kita, hei manusia, kamu jangan terpedaya dengan harta dan pangkat yang kamu ada. Kecil sangat nak bandingkan apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita ketahui bahawa sempurna milik dunia ini bagi Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala beri kepada kita menggunakan apa yang ada di dunia ni, mengguna atas dunia ni, maka ketika itulah kita kena sedar, kita kena reti, kita kena takut bahawa lillahi mulkus samawati wal ard. Mana Allah Ta'ala sahajalah yang berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa. Bagi Allah jualah milik segala ada langit dan di bumi. Satu. Kemudian Allah kata apa? Ayat ini, maaf, kata di ulama tafsir, hadhil ayah. Ayat ini, ayat yang kita baca ayat 49 ni, satu perkhabaran tentang luasnya kerajaan Allah Azza wa Jalla. Kuasa dia mutlak, dia nak buat apa semua boleh berlaku. Kemudian Allah sebut kepada kita pula ayat tentang kejadian manusia. Yakhluqu ma yasha. Allah Ta'ala cipta apa yang dia ikut kehendak dia.
yahabu liman yasha'u inatha. Allah Ta'ala berikan, tengok, mengurniakan anak perempuan kepada siapa dikehendakinya. Ulama tadabbur ni tuan-tuan, dia tak berhenti sekat baca saja. Mereka mengkaji kenapa ayat ini Allah sebut inas dulu. Wa yahabu liman yasha'u zukur. Allah Ta'ala beri pula kepada siapa yang dikehendaki anak laki-laki. Sebabnya biasanya orang jahiliah, puak-puak jahiliah, puak kafir zaman dulu, dia anti kepada anak perempuan. Tak mau anak perempuan. Tapi peliknya dengan perempuan tu dia boleh kahwin. Anak tak mau perempuan. Habis kalau semua perempuan tak ada dunia, siapa nak kahwin dengan siapa? Itu permainan jahiliah. Dan perangai ni, perangai jahiliah ni masih juga terbawa-bawa walaupun selepas Islam kepada sebahagian daripada anak orang Islam. Bahkan sampai zaman kita ini pun masih lagi ada orang tak suka dengan anak perempuan. La, Allah kata yahabu, maknanya anugerah Allah. Dia beri ni anak perempuan ni anugerah dari Allah. Mu jangan duk rasa hai tak adil Tuhan ni. Adik-beradik lain semua anak laki-laki ramai, aku seorang anak. La, biarkanlah. Kalau tak ada anak laki-laki langsung pun alhamdulillah. Ni ada seorang tokoh ulama besar dalam dunia ni, diceritakan bahawa dia tak ada anak laki-laki yang bijak. Ada anak laki-laki dia biasa-biasa je belajar. Lagi ke ayah tokoh ulama besar, tapi anak tak naik darjat. Itu kuasa Allah. Yahabu liman yasha. Tapi dia ada anak perempuan, dengan anak perempuan lah ilmu dia disambung balik oleh menantu-menantu dia. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang tak mari ikut anak, dia beri ikut menantu. Jadi orang ada anak perempuan ramai, pilih-pilihlah menantu yang melengkapkan hidup kita. Contohnya, oi, saya nak menantu saya ni imam, al-hafiz, pergi cari orang hafiz. Saya nak menantu saya ni faqih, orang yang pandai ilmu, peka cari hak tu. Oi, mana boleh ustaz pergi cari timba. Mana boleh apa orang tak mai timba-timba zaman kita ni. Orang mai pam air dah, tak ada pergi cari timba Nah, itu semua istilah Melayu yang menyusahkan kita. Jadi ayat ini mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah Ta'ala dan kuasa Allah Ta'ala menyusun alam ini di bawah pentadbiran dia. Kata Allah Ta'ala. Dan perkahwinan itu salah satu daripada susun atur kehidupan atas dunia ni. Ada laki-laki perempuan dia kena kahwin. Tapi bila kahwin, proses yang sama, alat yang sama, daripada sumber yang sama. Nah, air mani belaka, tapi ini jadi laki-laki, ini jadi perempuan. Nah, itu maksudnya. Macam kita air hujan juga, hujan turun, bumi yang sama, tapi pokok lain-lain. Ini pokok mangga, ini pokok apa ni? Pokok apa? Durian tak sama. Durian pula berapa puluh jenis pula. Inilah ilmu tadabbur. Kita kaji benda-benda ni. Allah kata apa? Yahabu liman yasha'u inatha. Allah mula perempuan tu sebab orang jahiliah tak apa suka dengan anak perempuan, kita letak depan. Nah, sebab tu sekarang ni orang panggil lady first ke apa benda. Orang perempuan dulu pergi. Nak menghormati perempuan. Dia hormat ya. Tapi sebenarnya penghormatan kepada perempuan itu apabila perempuan itu dapat melaksanakan tuntutan syariat atas dia. Boleh tutup aurat dengan baik, jaga pergaulan, itu baru betul. Cakap lady. Baik, ada laki-laki ada perempuan, au yuzawwijuhum zukranan wa inatha. Masya-Allah. Atau tengok ayat 50. Au yuzawwijuhum zukranan wa inatha. Atau ia mengurniakan mereka kedua-duanya ada belaka. Anak-anak laki-laki dan perempuan. Allahu akbar. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Dan menjadikan siapa yang dikehendaki itu mandul.
tak boleh anak. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat berkuasa. Nak kata apa? Tak boleh nak buat apa. Itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Ada orang boleh anak laki-laki saja, ada yang perempuan saja, ada yang boleh anak laki-laki perempuan, ada yang sama ramai 4 laki-laki 4 perempuan, ada yang tak sama ramai 5 laki-laki 1 perempuan contohnya. Ada belaka manusia. Ada orang yang ramai anak perempuan, laki-laki seorang, ataupun macam-macam lah kita kata. Dan ada langsung orang tak boleh anak. Ada langsung orang yang mandul tak boleh anak. Proses yang sama, alat yang sama, tak boleh anak. Nak kata apa? Ataupun anak ada tapi tak ramai. Hak merancang, hak makan ubat, makan pil tu cerita lain. Hak tak makan apa-apa ni pun tak boleh anak juga. Allahu Akbar. Kita ni macam itulah budak-budak yang baru kahwin. Oh, tak siap anak lagi. Nak enjoy dulu mula-mula tu. Hai, lepas 3 tahun habis tak ikat nak enjoy, tak beranak pula. Cari pula ustaz, tak ada ke doa-doa yang boleh anak pula. Sebab itulah kita kalau kahwin niat baik, niat nak meramaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak usah duk mikir berapa orang anak. Kahwinlah. Kan? Orang panggil biarlah dia mari. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat berkuasa. Ai balighul ilmi bi kulli syai'. Allah Ta'ala tahu segala perkara dengan ilmunya yang meliputi. Kan? Allah Ta'ala tahu apa yang dia buat atas dunia ini. Dan Allah Ta'ala tahu siapa yang berhak untuk menerima anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala nak berikan. Ada setengah orang ni dia cari alasan. Nah, kalau bini dia boleh anak perempuan saja, dia nak menikah seorang lagi sebab apa? Sebab nak anak laki-laki. Menikah seorang lagi, boleh sungguh anak laki-laki seorang 2 orang, hanya bercerai tangga pula, tinggal pula. Macam-macam lah perangai manusia ni. Ada yang bila tak dapat anak, dia cari asal nak kahwin seorang lagi sebab nak anak. Kahwin seorang tak boleh anak juga. Pergi siasat di hospital, doktor kata dia tu mandul. Kita kata begitulah suasana hari ni. Mandul mari daripada laki-laki. Maknanya laki-laki tu tak boleh mani dia tu tak ada isi. Tak boleh nak keluarkan dia panggil apa ni? Buaidah, tak boleh nak keluarkan sperma yang boleh melahirkan anak. Kita kata itu kuasa Allah. Ada kalanya perempuan subur, suami pula letih. Banyaklah cerita-cerita tentang perkara ini yang boleh kita tadabbur, kita iktibar. Setiap apa yang Allah anugerahkan, gembiralah kita insya-Allah. Tamatlah ayat dan huraiannya. Kita pindah pula kepada cari apa? 5 faedah insya-Allah. 5 faedah kita nak cari. Faedah yang pertama, ayat 47. Istajibu li rabbikum. Segeralah kamu menerima seruan Allah. Sebelum hari kiamat, sebelum hari kematian. Di sini kata di para ulama tadabbur, fihi zammul amal. Ayat ini mencela orang yang panjang angan-angan. Sebab bila nak jadi baik, tunggulah. Sekarang ni belum 40 lagi. Oh, jadi belum 40 tak boleh jadi baik. Ya, masa nak enjoy. Habis bila sampai 50, bila jadi baik, tak apa. Nanti pencen umur 60. Sudah pencen umur 60, bila nak jadi baik? Arwah ayah ni mati 80 tahun umur. Ada 20 tahun lagi. Maknanya itu dia panggil angan-angan panjang sekali. Itu sifat manusia. Maka dalam ayat ini Allah kata istajibu, segera, jangan tunggu. Benda baik segera. Saya selalu bergurau dengan kawan-kawan Arab, dia kata khairul bir ajilu. Benda yang baik itu, sebaik-baik benda yang baik segerakanlah, jangan tangguh. Zaman muda-muda dululah.
Budak-budak gitulah duk gurau khairul birri ajiluhu. Dah, hok mana kahwin awal duk cerita tu. Sebaik-baik benda baik tu segerakan dia. Jadi ada orang bila segera tak boleh mengaji pula, ingat ke bini. Balik tengah jalan pun ada. Kecundang dia panggil. Allahu akbar. Wal amru bintihazil furas. Ayat ini juga mengarahkan kepada kita supaya ambil peluang. Ambil peluang. Setiap dia kadang-kadang peluang datang, dia tak mari dua kali. Fa inna lit ta'khiri afat, menangguh-nangguhkan benda baik itu satu kesalahan, satu kerugian, satu penyakit. Kita tak tahu bila kita nak mati. Bila mati terputuslah amalan sendiri. Nabi sebut dalam hadis iza matal insan inqata amaluhu. Bila seorang manusia mati terputuslah amalan sendiri, tak boleh buat dah dia. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Nak buat mana mati dah dia. Maka ulama tadabbur kata segera menahut seruan Allah Azza wa Jalla, jangan tangguh-tangguh. Kalau tangguh nanti kita menyesal yang tak sudah-sudah. Poin yang kedua dalam ayat ini, ra'fatullahi tabaraka wa ta'ala. Ayat ini juga menjadi dalil betapa berlemah lembutnya Allah dengan hamba-hamba dia. Dia beri amaran sebelum jatuhnya azab. Amaran dulu. Kalau tak ada amaran, tak ada apa, tiba-tiba pam. Jadi kita rasa susah hati pula. Macam kita sekarang lah. Kita dalam kerja-kerja yang kita buat, kerjaya kita dah. Bos bagi tahu. Siapa dia buat kesalahan gini akan dia buang kerja. Ada maklumat lawaknya, ada ilmu, ada. Tiba-tiba buat juga. Kau punya pasal. Bukan salah orang lain. Peringatan dah diberi. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua, fama arsalnaka alaihim hafizha. Kami tidaklah lantikmu ya Muhammad nak jadi pengawal, penjaga segala benda yang dibuat oleh manusia, tidak. Ayat ini tasliyatun lid-du'ati. Ayat ini menenangkan hati para pendakwah yang datang selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadda'i alaihil balagh. Pendakwah-pendakwah kerja dia menyampaikan dan tidak di bawah kemampuan dia untuk nak memberi hidayah kepada manusia. Tapi ada setengah orang pendakwah ni kalau tak ramai pengikut, dia pun putus harap, putus asa lah. Dan ada yang meninggalkan aku tak ada. Aku dakwah dengan penuh ikhlas, tak minta duit apa pun, orang tak ikut juga. Jangan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dia tengok Nabi waktu Mi'raj dulu, walaisa ma'ahu ahadun. Tak ada siapa dengan dia. Ada Nabi yang ada beberapa orang bersama dia. Ada Nabi yang ramai pengikut dia. Jadi kalau hadis ini dalam Bukhari Muslim, ulama tadabbur kata fa iza kanal anbiya, kalaulah orang yang bertaraf Nabi pun ramai orang yang menolak dakwah dia, maknanya kalau setakat kita ni apalah sangat. Sabarlah para pendakwah, terutama sekali pendakwah yang nak ajak orang berpegang kepada Quran dengan sunnah ini, memang cabaran dia besar. Cabaran dia besar. Orang akan tentang, orang akan marah, macam-macam konspirasi orang buat. Jadi dalam ayat ini juga Allah Ta'ala nyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa hafizan, bukanlah pengawal kepada segala benda pegangan umat ini, tak boleh di luar kemampuan. Maka sebab itu jangan minta dengan Nabi hidayah. Nabi dia panggil hidayatul irsyad. Tapi yang memberi petunjuk, beri hidayah supaya orang terima, itu Allah Azza wa Jalla. Ingat baik kita. Jangan duduk langgar SOP sangat. Baik, kita bagi pada faedah yang ketiga. Qauluhu ta'ala wa idza azaqnal insan wa inna idza azaqnal insan minna rahmatan fariha biha. Kalau kami bagi benda baik, dia gembira. Bagi benda musibah, dia kufur. Ayat ini yubayyin
Dan ayat ini menjelaskan manusia ni apabila dia dapat bahagian walaupun sedikit dari bahagian dunia, mereka sangat bergembira. Oh, bahkan terpedaya kerana aku bijak, marketing tinggi, projek kita berjalan. Contohnya, maka masuklah dalam hati dia dua sifat yang berat, nama dia al-ujub wal kibr. Apa dia ujub? Bangga diri, rasa bijak, berstrategi. Orang lain itu bodoh belaka. Wal kibir, dan juga bersifat takabur, sifat takabur. Maka ini cara macam ni tu menyebabkan lemah pegangan dia tentang akhirat. Jadi orang mukmin dia apa? Dia akan berpegang dengan apa yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sombong. Kita pergi pada yang keempat. Qauluhu ta'ala, faedah yang keempat, firman Allah Ta'ala, yahabu liman yasha. Allah Ta'ala anugerahkan kepada siapa yang dikehendaki. Ulama tadabbur kata fi annal aulad hibatun. Anak kita ni anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Apa makna hibah? Atiyatun bila iwad. Pemberian tanpa bayaran. Itu dipanggil hibah. Macam ayah dia beri tanah ke anak. Tak payah bayar. Waktu hidup, itu dia panggil hibah. Hibah. Tak kira lah anak siapa, kita beri benda pada orang. Ambil. Itu dia panggil hibah. Tapi kalau aku mati, mengambil, itu nama dia wasiat. Berbeza, hebah. Dalam ayat ini Allah nyatakan yahabu, maknanya anak-anak itu hebatun minallah. Bila kata anugerah, kita tak boleh pilih. Ini ilmu tadabbur. Bila kata anugerah, tak boleh pilih. Tuan dijemput naik atas pentas menerima anugerah daripada pembesar negeri. Naik kita boleh medal ke apa panggil. Hak jenis hadiah telah. Kita pun tengok, tak mau. Habis nak duit. Jawabnya kena tendang tu awak daripada pentas. Apa pilih-pilih. Ulama tadabbur kata oleh kerana Tuhan kata yahabu, Allah Taala beri anugerah kepada kita anak, maka anak itu anugerah wa annahu la ikhtiyara lil mar'i, tak boleh nak pilih tentang nak anak laki-laki ke perempuan, tak boleh nak pilih. Ada orang pilih gaklah. Kata dia pilih macam mana? Dia pergi tempat bank money ke apa benda ke cara doktor ni. Boleh je anak laki. Kita kata itu semua tu dia panggil rajman bil ghaib. Hak sebenarnya anak itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Kita letak situ. Anak merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Maka Tuhan kata, anak itu daripada anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak kata apa? Jadi bila anugerah, siapa yang bagi anugerah? Siapa yang bagi anugerah? Allah Azza wa Jalla. Bila Allah bagi anugerah, bermakna kita ni percaya, yakinlah dengan tadbiratul ilahiyah, susun atur yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tak sebab-sebab dunia saja, kita akan jadi susah hati lah. Anak ramai, anak perempuan. Jadi kita jadi macam orang jahiliah juga, tak suka pada anak perempuan. Dan marilah kita semua letak kita di bawah kategori orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sama ada laki-laki, anak perempuan. Yang dikatakan hibah itu, jangan kita berani nak melanggar peraturan Allah Azza wa Jalla. Alah, anak perempuan pula. Ya, ada setengah ni kawan-kawan kita boleh anak perempuan belakang anak dia. Ada orang perli dia. Tak reti mu ni. Tak pandai buat ni. Dia gamak ke, dia ingat ke ada gia kali tak. Gia 3 untuk anak perempuan. Gia 5 anak laki-laki. Mana boleh.
Tak nak buat apa kita ni. Baiklah kita pergi kepada faedah yang kelima. Masih lagi ayat yang sama tapi faedah yang kelima. Allah nak suruh kita memikir. Dia kata apa? Dia beri kepada anak laki-laki atau perempuan itu dengan nama hebah. Hebah maknanya tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Kemudian bila nak beri dua-dua, Tuhan kata au yuzawwijuhum zukranan wa inathan, atau Allah menganiakan mereka kedua-dua pasangan, laki-laki ada, perempuan ada. Itu tazwij, zauj dengan makna pasangan. Dia boleh guna dua-dua. Isteri pun zauj, suami pun zauj. Mana ada ustaz? Kalau isteri zaujah, suami zauj, betul? Ini zaujah saya, zaujah. Kita kata para jemaah sekalian, betul. Asalnya zauj boleh guna kepada suami isteri. Cuma ahli fiqh kata payah macam ni. Tak tahu siapa suami siapa bini, maka dia tambahnya ta muannas kepada isteri, zaujah. Itu dia. Supaya kita boleh beza. Siapa dia mati? Mati dah zauj. Zauj mati. Isteri ke suami? Bila kata zaujah, orang tahu suami bini dia yang mati. Baik, dalam ayat ini juga masih lagi faedah yang kelima, tamamu qudratillahi azza wa jalla, sempurnanya anugerah Allah azza wa, kuasa Allah azza wa jalla itu, haitsu khalaqa min hadhihi nutfah, Allah jadikan daripada air mani yang sama, pati makanan manusia ni, dia jadi apa? Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang perempuan dan laki-laki. Ma'annal ma' wahid, airnya satu tapi anaknya berbeza-beza. Allahu akbar. Maka ini menunjukkan bahawa ikhtiar, pilihan anak ni daripada Allah azza wa jalla. Wa annal asbab, sebab-sebab kadang-kadang tak memberi kesan. Kecuali dengan ketetapan Allah azza wa jalla. Tapi pada asasnya setiap kita ni kena ambil lah sebab tu. Contohlah kita kata, siapa dia makan makanan ni, air mani dia keluar anak perempuan. Contohnya kita kata orang ni makan sayur banyak. Siapa dia suka makan sayur, air mani dia jadi daripada hasil sayur ni boleh anak perempuan. Siapa dia suka makan daging, jadi anak lelaki. Tak ada teori, tak ada orang panggil, tak ada skema macam tu. Yang adanya yahabu wa yahabu. Allah anugerahkan. Jadi bila kata Allah anugerah, bukan di bawah pilihan kita para jemaah sekalian. Jadi kepada siapa? Orang yang ada anak laki-laki, anak perempuan ramai, kita kata jangan sedih tuan, jangan sedih. Jangan sedih macam mana ustaz? Kita kena kata al-anbiya abul banat. Para nabi kebanyakannya bapa kepada anak perempuan. Nabi sendiri. Allah kata Nabi, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapa kepada laki-laki kamu. Tak ada. Anak Nabi yang laki-laki semua mati kecil. Yang perempuan sempat berkahwin. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, boleh anak Al-Hasan wal Husain. Itu maknanya kita kata nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam abul banat, bapa pada anak perempuan. Jadi kita hak boleh anak perempuan ramai ni tak salah susah hati. Kata di ulama tadabbur, dia kata apa? Apa ni? Allah Taala ciptakan manusia ni melalui 4 jenis. Tulis ni. 4 jenis. Penciptaan manusia 4 jenis. 4 jenis. Yang pertama, dia kata Adam. Tuk kita tuk Adam. Daripada tanah, bukan daripada laki-laki, tak ada perempuan. Jadi tuk ada, tak ada ayah, tak ada mak. Yang kedua Hawa.
Hawa makhluqatun min zakarin bila unsa. Jadi daripada orang laki-laki, ambil daripada Adam, jadi perempuan. Tak ada mak, ada ayah, ada bapa. Yang ketiga, wasairul khalqi, semua makhluk lain daripada Nabi Isa, ada ayah, ada mak. Yang keempat, Nabi Isa AS min unsa bila zakarin, daripada perempuan, tak ada laki-laki. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, walinaj'alahu ayatan linnas, kami jadikan Isa salah satu daripada tanda-tanda, menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala kepada manusia. Sebab Isa mari daripada seorang ibu tanpa bapa. Orang lain ayah mak belaka. Adam dengan Hawa tu kiralah pertama mula-mula jadi. Belum ada manusia lagi, macam nak mari daripada pak, dia sendiri kita bapa. Wallahu alam. Jadi kata orang hadhil qismatu ar-rubaiyah. Inilah 4 jenis manusia atas dunia hari ini. Alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan kita dalam ayat 47 hingga 50. Insya-Allah kita khatamkan surah Asy-Syura dalam CD yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.